Tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Tahukah anda mengapakah sesemua agama memastikan pengikutnya mesti berpuasa selama lebih kurang 30 hari setiap tahun? Jawapannya ialah bahawa badan kita melalui pemakanan setiap hari tidak mengumpulkan banyak toksin dari udara, dari air, dari bahan pengawet dan perisa. Oleh itu, berpuasa adalah satu tindakan untuk membersihkan badan kita dari segi amalan, menyatokkan badan kita dan mengizinkan organ-organ badan kita untuk berehat. Tetapi, adakah cara berpuasa itu betul? Mengikut ajaran agama, jika anda menjalankan detoksifikasi dengan cara yang betul, dalam tempoh 5 hari, anda akan dapati bahawa tekanan darah, kandungan gula dalam darah, asid urik akan menurun ke biasa dan anda adalah sihat. Tetapi melalui faktor-faktor tertentu, bukan semua orang boleh menjalankan detoksifikasi dengan secara yang baik. Oleh itu, kita mesti mencari satu kaedah untuk menyatokkan badan kita supaya badan kita sihat, kerana ketoksinan dalam badan adalah punca semua jenis penyakit, terutama sekali penyakit kronik. Dalam berbagai-bagai cara detoksifikasi, kita dapati bahawa adalah program seperti detoksifikasi amalan agama yang dilaksanakan oleh semua penganut agama yang tertentu. Salah satu kaedah detoksifikasi badan adalah kaedah kopi edema, di mana kopi dipam ke dalam usus dan untuk mengeluarkan najis terlonggo. Dan kedua ialah detoksifikasi jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan ketiga adalah detoksifikasi cara memakan makanan yang berserat. Dan ini semua hanya dapat menyatokkan ketoksian dalam usus besar sahaja. Oleh itu, detoksifikasi secara Ayurveda telah diadakan daripada India untuk menyelamatkan seseorang pesakit. Tetapi hari ini dari Malaysia, Wise Corridor Sdn Bhd telah mencari dan mendapatkan satu kaedah yang membuatkan detoksifikasi keseluruhan badan, terutama sekali pada hati dan kolon atau usus besar, malahan menyelamatkan saraf-saraf dan juga otak. Diadakan di pasaran sekarang. Dan caranya ialah melalui program detoksifikasi cell cleanse. Dan cell cleanse ini adalah mengandungi bahan-bahan bioaktif seperti kismis Korea atau Korean resin, stem cell apple, stem cell kismi, stem cell buah argan dari Morocco, rumpaian laut, yeast torula, hyaluronic acid tumbuhan daripada Tremella fusiformis, dan sarang burung laut atau Eusima cottoni, serbuk apple dan lemon, vitamin C dan xylitol. Bersama-sama marilah kita membincangkan bahan bioaktif dalam setiap jenis di dalam cell cleanse. Mula-mulanya, perkataan cell cleanse bermakna pembersihan sel atau detoksifikasi sel supaya badan kita sihat. Bahan bioaktif yang pertama adalah kismi Korea atau Korean resin. Nama saintifik kismi Korea ini adalah Hovinia species. Banyak terdapat di negeri China, Korea, Jepun dan kawasan Himalaya. Kismi Korea telah lama digunakan oleh tabib Cina untuk menurunkan panas daripada demam panas, melawaskan kencing, mendetoksifikasikan kandungan alkohol dalam darah. Secara khususnya, kismi Korea atau Korean resin adalah baik untuk melambatkan tanda-tanda penyakit. Kedua, mengurangkan dahaga. Ketiga, mencegah muntah. Keempat,
mengurangkan dan mencegah penyakit buah jinjah atau kidney dan mencegahkan sembelit. Analisis saintifik didapati bahawa kismi korea mengandungi kandungan farmaseutical yang berpotensi tinggi bertindak meredah atau mencegah ketidakselesaan para pesakit seperti triterpenoid, potasium nitrat, flavonoid, alkaloid, polisakarida, asid organik dan peroksida sebagai satu enzim. Secara terperinci dalam perubatan secara klinikal, kismi korea didapati mengurangkan keracunan alkohol dalam darah dan mencegah aktiviti-aktiviti fisiologi seperti anti-mutasi, anti-tumor, anti-hipertensi, anti-oksidasi. Secara ringkasnya, kismi korea mengandungi bahan aktif kimia yang boleh ditoksifikasikan keracunan alkohol. Oleh itu, ia adalah hepatoprotective, penyelamat hati, antimikrobial, membunuhkan mikrob-mikrob yang termasuk dalam badan kita, dan juga antioksidatif supaya dapat mengawet muda. Dengan amalan pengambilan sel clan untuk menjalankan program detoksifikasi secara sendiri atau DIY, kita tahu bahawa sel clan mengandungi kismi korea yang aktif dan dapat melambatkan atau mengurangkan dan mengekalkan tahap kesihatan anda. Oleh kerana sel clan adalah hepatoprotective, neuroprotective, antioksidatif, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-alkohol, meredah dan mengawal sakit dan ketidakselesaan rheumatoid, atau juga memberhentikan sakit-sakit otot atau fibromyalgia, mencegah liver cirrhosis atau kanser hati, mencegah fatty liver dan memulihkan penyakit fatty liver, mencegah multiple sclerosis, menyelamatkan RNA dan DNA. Akhirnya, sel clan bertindak sebagai ejen anti-inflammatory. Bahan bioaktif yang kedua dalam sel clan merupakan stem cell. Terdapat 3 jenis stem cell dalam sel clan, iaitu Phytoceltec solawaitis atau stem cell anggur, Phytoceltec melas domestica atau stem cell apple, Phytoceltec agen atau stem cell agen dari Morocco. Phytoceltec ada satu teknologi yang terpaten oleh Mibelli Biochemistry Switzerland, dan teknologi ini telah pun dianugerahkan dengan berbagai-bagai hadiah dengan menciptakan dan menyediakan stem cell yang begitu berkualiti untuk makanan manusia. Pada badan kita, organ yang terbesar adalah kulit, dan kulit mempunyai epidermal, mesodermal dan endodermal. Untuk mengekalkan kecantikan dan kesihatan kulit melalui pengambilan stem cell daripada Mibelli Biochemistry, dapatlah kita memperbanyakkan sel-sel yang baru pada kulit kita, mengimbangkan sel-sel yang dicungkilkan, dan juga mengawet mudakan sel-sel kulit kita. Kerosakan kulit kita disebabkan utama sekali adalah pancaran ultra ungu daripada sinaran matahari. Oleh itu, pengambilan stem cell anggur dapat mengurangkan dan mencegahkan kerosakan berterusan yang berlaku pada kulit seseorang itu. Dan pengambilan stem cell anggur ini dapat menebalkan lagi kulit kita yang secara mendalam dan menjungkirkan sel-sel yang baru, yang bersinar, yang berbaik dan yang sihat.
Pemilihan stem cell anggur disebabkan anggur ini mempunyai antosianin daripada kulit dan juga buahnya dan memberikan kuantiti yang banyak dan berefikasi. Antosianin adalah bahan antioksidasi yang kuat dan boleh mencegahkan radikal bebas daripada merosakkan sel-sel kulit. Antosianin menyerap sinaran ultra-ungu dan bertindak sebagai satu sunscreen. Kesan sunscreen daripada stem cell anggur itu diperkuatkan dengan wujudnya stem cell Melas domestica dan stem cell agen. Dalam sel gland, penggabungan 3 jenis stem cell iaitu Phytoceltec Melas domestica, Phytoceltec agen dan Phytoceltec solavatis telah mewujudkan satu tindakan yang baik untuk mengurangkan penuaan kulit dan mencegah pembentukan kedutan dalam kulit kita. Pengambilan sel gland dapat mengurangkan kedutan halus di muka sebab Phytoceltec solavatis dalam sel gland itu berkebolehan untuk mengurangkan kerosakan yang dibawa oleh sinaran ultra-ungu dan untuk mencegah penuaan sinaran. Secara pastiannya, pengambilan Phytoceltec solavatis dapat membinakan kulit yang sihat. Stem cell yang kedua ialah Phytoceltec Melas domestica atau stem cell apple. Stem cell apple ini mempunyai 2 faktor utama iaitu epigenetik dan menjadikan sebagai metabolite atau makanan kepada kulit. Dan yang ini telah memanjangkan sel-sel paras kulit. Pemakanan Phytoceltec Melas domestica ini telah dibuktikan boleh melambatkan penuaan dan kematian folikel-folikel rambut. Ia juga boleh membekalkan satu faktor anti penuaan untuk mengekalkan pandangan yang berejuvenasi. Ramuan Phytoceltec Melas domestica dalam sel gland boleh melakukan 3 jenis kerja yang utama. Yang pertama, mengaktif semula stem cell dewasa dalam badan. Kedua, untuk membaik pulih dan juga menghidup semula stem cell dewasa. Dan akhir sekali, untuk memperbanyak atau regenerasi stem cell dewasa. Secara umumnya, pengambilan sel gland yang mengandungi stem cell anggur, stem cell agen dan stem cell Melas domestica ini boleh melambatkan penuaan kulit, meningkatkan hidup sel-sel di kulit, kemudian melambatkan kematian folikel rambut, meningkatkan kecergasan sel-sel kulit dan juga melawan penuaan kronologikal. Stem cell yang ketiga dalam sel gland adalah Phytoceltec agen. Dan dalam Phytoceltec agen ini, dia mempunyai bahan-bahan bioaktif yang boleh menguatkan folikel-folikel rambut dan juga kulit lapisan kedua iaitu mesoderma kulit. Telah dibukti secara saintifik bahawa Phytoceltec agen daripada Mibelli Biochemistry Switzerland dapat meningkatkan kehalusan kulit, meningkatkan density kulit pada epidermal, anti kedutan sehingga 26%, mengetatkan kulit sambil meningkatkan penumbuhan folikel dan rembesan melanin untuk menghitamkan rambut, memperangsangkan folikel rambut dan
mengekalkan keaktifan tumbuhan rambut. Oleh itu, pengambilan sel gland sudah pasti dapat meningkatkan dan menambahkan bilangan rambut pada kepala dan juga memperbanyakkan melanin supaya rambut uban akan menjadi hitam. Salah satu lagi bahan bioaktif dalam sel gland adalah ekstrak Yucima cottoni. Yucima cottoni ini sebenarnya adalah lumpai laut dan ia mengandungi banyak nutrien-nutrien semula jadi dan begitu baik untuk memulihkan membran sel dan juga kolagen di tulang. Dan Yucima cottoni telah dibukti bahawa adalah anti-inflammatory, dapat menurunkan kolesterol, boleh menyempurnakan DNA dan RNA, dapat mengurangkan kesakitan reumatoid atau lutut, meningkatkan rembesan tyroksin dan mengimbang juga meneutralkan radikal-radikal bebas. Yucima cottoni juga mempunyai kesan melawaskan kencing dan juga boleh menjalankan detoksifikasi yang berkesan. Pada amnya, Yucima cottoni ini adalah satu jenis kolagen yang semula jadi yang boleh membaiki sistem penghadaman, mencegah sakit perut, inflamasi perut atau kanser perut. Dia juga ialah sejenis bahan kolagen yang boleh membaiki tulang-tulang dan terutama sekali pada tulang lembut. Pengambilan Yucima cottoni daripada sel gland ini juga mengurangkan kesakitan rheumatism, mengurangkan tanda-tanda penuaan, mengurangkan kedut-kedutan dan mencegah kulit menjadi kering. Amalan mengambil dan memakan sel gland yang mempunyai Yucima cottoni ini dapat memperkuatkan dan lembutkan sistem peredaran darah dan menyebabkan arteri dan vena menjadi lebih elastik. Oleh itu, pengambilan sel gland sudah pasti dapat menurunkan tekanan darah, dan sel gland yang mempunyai Yucima cottoni ini mempunyai kandungan besi, zat besi yang tinggi dan dapat mencegahkan penyakit anemia. Bahan yang seterusnya adalah Tremella fusiformis. Tremella fusiformis adalah sejenis hyaluronic acid tumbuhan. Dia ni ada salah satu jenis fungus dan boleh membekalkan ketebalan kulit. Pengambilan Tremella fusiformis daripada sel gland itu dapat mencegahkan kejatuhan dan keguguran kulit, dan kedua untuk mengurangkan garis-garis halus di muka, untuk mencegahkan pembentukan akne dan paruh di muka atau badan. Dengan pengambilan sel gland yang mengandungi Tremella fusiformis extract ini, kulit kita akan jadi lebih ketat, lebih elastik dan juga berkebolehan untuk menyimpan kelembapan di kulit. Nilai-nilai perubatan mengambil Tremella fusiformis extract adalah seperti untuk mengurangkan kandungan kolesterol density ringan yang tidak baik. Kemudiannya, memperangsangkan dan membolehkan kolesterol dari darah dikeluarkan. Pengambilan sel gland sudah pasti boleh memberikan anda kesan anti-arteriosclerosis. Secara saintifik, Tremella fusiformis extract telah dibuktikan boleh merangsangkan penghasilan sel-sel macrophage,
meningkatkan aktiviti sel membunuh, natural killer cell, dan juga menguatkan antibodi badan seseorang itu. Akhirnya, pengambilan Tremella fusiformis extract sudah dibukti saintifik sebagai boleh menghalang penumbuhan tumor atau cyst, membunuhkan sel-sel kanser, dan juga mengurangkan kesan-kesan sampingan kemoterapi. Bahan seterusnya dalam sel clan adalah Torula yeast extract. Torula yeast extract ini merupakan satu bahan gantian untuk mencapaikan rembesan L-glutathione dalam badan kita. L-glutathione adalah hormon ibunda dalam badan kita. Kesannya yang ketara sekali ialah memutihkan kulit. Pengambilan Torula yeast extract yang mewakili L-glutathione itu dapat mengimbangkan rembesan hormon dalam badan kita, dan dia akan cegah L-glutathione ini boleh mencegah secara semula jadi glaukoma dan katarak, anti penuaan, cegah alkohol, cegah asma, cegah kanser, dan juga cegahkan kesakitan jantung, menguatkan sistem imun, mencegah kehilangan mental dan penyakit Parkinson, mencegah wujudnya Alzheimer dan osteoporosis, melambatkan penuaan mental dan cegah daripada ketoksian pemakanan ubat. Tremella yeast extract akan bertindak sebagai L-glutathione dalam badan kita yang boleh membuangkan atau menyatokkan logam-logam berat dalam badan kita, menyelamatkan genetik DNA kita, dan juga mencegahkan inflammatory dalam sistem badan kita. Pada amnya, pengambilan Torula yeast extract ini boleh mengurangkan kekeringan kulit dan membekalkan pandangan kulit yang sihat dan licin. Salah satu bahan dalam sel clan adalah vitamin C, dan vitamin C atau dikelar sebagai ascorbic acid adalah larut air. Pengambilan vitamin C boleh membawa seseorang cegah daripada kena selesema, anti-inflammatory, memperkuatkan sistem imunasi, mencegahkan oksidasi sel-sel badan, meningkatkan pemukasan mental, melawan sel-sel kanser, dan juga mencegahkan penyakit-penyakit mata. Lagipun vitamin C boleh mencegahkan kerosakan sel dan membina kulit dan tulang. Oleh itu, pengambilan sel clan yang mempunyai ramuan-ramuan bioorganik ini, yang aktif ini, boleh dikatakan pengambilan satu bahan makanan tambahan yang dapat menjaga keseluruhan kesihatan seseorang pesakit. Oleh itu, bila anda makan sel clan, anda rasa dia manis. Kemanisan sel clan bukan daripada gula mentah tebu, malahan daripada jenis gula xilitol. Gula xilitol ini adalah ekstrak daripada manisan filamen-filamen jagung yang mempunyai kalori kosong. Jadi, pengambilan sel clan yang manis tidak akan meningkatkan kandungan gula dalam darah, malahan adalah satu cara untuk mengawal peningkatan gula di dalam darah anda. Oleh itu, pada akhir sekali, dapatlah saya menasihatkan supaya
mengamalkan program detoksifikasi diri sendiri atau DIY dengan pengambilan 2 sachet pada pagi, 2 sachet pada petang, 2 sachet pada waktu malam untuk 5 hari tanpa cegah makan minum. Anda bertindak hidup seperti biasa, tetapi pengambilan selama 5 hari makanan Selclan ini sudah pasti boleh mendetokskan badan anda, dan jika anda yang mempunyai berbagai jenis tanda-tanda penyakit akan dicegah dan dikurangkan dan anda akan berbaik pulih. Sebab itulah pengambilan Selclan untuk detoksifikasi hati dan usus besar adalah satu amalan yang paling baik untuk menjaga kesihatan anda. Selepas mengetahui tentang ingredient-ingredient yang terdapat di dalam Selclan ini, di sini saya ada satu demo untuk membuktikan keberkesanan Selclan dalam menyatokkan badan. Di sini satu meter yang dikatakan sebagai oxidative reductive potential meter atau jangka yang untuk mengesankan oksidatif dan penurunan penuaan dalam badan kita. Biasanya untuk makan minuman yang baik untuk badan, dia mesti mempunyai data yang negatif sebanyak 285 miliwatt supaya untuk mencegah kanser. Dan mengapakah saya ambilkan air sebagai satu bahan untuk demonstrasi ini? Kerana badan kita mengandungi 70% air, manakala otak kita mengandungi 95% ialah air. Dan sekiranya air kotor, bermakna darah kita kotor, benda di badan kotor, jadi seseorang itu senang jatuh sakit. Okey? Jadi saya letakkan meter ini untuk menunjukkan bacaan air ini. Biasanya air di kalangan kita ni dia mempunyai bacaan secara positif, bermakna air yang berasidik. Jadi air yang kita patut minum ialah air yang berkecenderungan kealkalian. Ini adalah betadine untuk mewakilkan toksin dalam badan kita. Dalam pemakanan kita sudah tahu bahawa dalam makanan kita adanya pengawet, pewarna, perisa dan juga bahan-bahan toksik yang lain, seperti bayi yang dilahirkan di mana disusukan dengan susu tepung itu, di dalamnya dicampurkan dengan melanin atau alanin, ialah sejenis plastik yang telah dikisarkan halus dan dicampurkan ke dalam susu tepung itu atau susu lembu itu, supaya susu itu tak melekitkan atau tak bentukkan ketulan. Jadi di sinilah saya letakkan, katakanlah daripada tahun demi tahun kita memakan pewarna, perisa, dan daripada makanan segera adalah pewarna yang ketara sekali. Cuba anda lihat dalam ORP meter ini pada masa kini adalah negatif 24, dan bila saya tambahkan betadine sebagai bertindak sebagai toksin, anda akan lihat air akan tukar menjadi berwarna perang. Dan bacaan di sini pula sudah meningkat sehingga positif 351 dan ke atas. Jadi menunjukkan bahawa bahan-bahan pengawet atau pewarna ini boleh membahayakan badan kita. Sekarang jika saya memasukkan Selclan ini, saya masukkan Selclan ke dalam air yang kotor ini, cuba kita lihat apa akan berlaku. Bacaan ini akan menurun ke negatif manakala air yang kotor ini selepas ditambahkan dengan Selclan
air akan jadi jernih. Jadi kesimpulannya ialah sekiranya anda hendak menyatokkan badan, sel gland adalah merupakan bahan atau produk yang paling sesuai, paling cepat, paling berkesan dan paling ekonomikal untuk menyatokkan keracunan atau toksin di dalam badan, terutama sekali tahap kekotoran di hati dan di usus besar.